الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. Aku rasa dekat ayat tadi tu, yang kau berhenti tu tak sepatutnya kau berhenti, Syahid. Oh ya yeah. Sebab kau tengok kat tanda ni kan, tanda lam alif ini dinamakan sebagai tanda mamnu'. Mamnu' ni bermaksud dilarang lah. Jadi lam alif ini dia termasuk dalam salah satu tanda-tanda ikhtiari. Memang kau tak boleh berhenti kat sini lah. Kau kena sambung dengan perkataan seterusnya supaya maksud kepada ayat ini sempurna. Boleh, Syed? Boleh, tapi wakaf ikhtiari ni apa ya Zafran? Oh, wakaf ikhtiari ni banyak dalam Quran. Tapi tak apa, nanti esok aku terangkan dekat kau. Babak tadi menerangkan tentang wakaf ikhtiari. Wakaf ikhtiari berlaku kerana terpaksa disebabkan keadaan darurat. Keadaan darurat ini seperti batuk, seret batuk, tidak cukup nafas, sakit perut ataupun sebagainya. Okay, jadi cara kita memulakan wakaf ikhtiari adalah kita seorang membaca Al-Quran hendaklah mengulangi perkataan sebelum kalimah ataupun mengambil kalimah yang ia berhenti tadi. Hal ini kenapa? Kerana perkataan yang tidak sesuai kita berhenti, maka tidak sesuai juga untuk kita memulakan. Jadi dalam Al-Quran ini ada 3 kaedah yang kita memulakan. Dikenali sebagai ibtidak. Ibtidak adalah iaitu cara memulakan bacaan kita semula. Jadi ibtidak terbagi kepada 3, iaitu ibtidak hasan, iaitu baik. Yang kedua ibtidak qabih, qabih maksud buruk, dan yang ketiga adalah akbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anda baca apa tadi? Jadi anda baca surah Al-Fatihah dengan riwayat Qalun An-Nafi'. Oh, apa perbezaan riwayat ni? Oh, perbezaan dengan riwayat yang biasa kita baca Hafs An-Asim adalah contoh dekat Maliki Yaumiddin kan. Kalau riwayat Hafs An-Asim dia akan isbat alif, masih kakak alif ni, Maliki kan. Kat Mal. Kalau bagi riwayat Qalun An-Nafi' kita kena hazaf alif ni, akan baca Maliki. Lepas tu dekat ada satu lagi perbezaan bagi surah Al-Fatihah ni dekat sini dekat alaihim. Alaihim yang ini dikenai sebagai min jama'. Min jama'. Jadi kalau bagi Hafs An-Asim kita baca kita baca tidak silah, tidak sama. Maksudnya tidak baca alaihimu. Kalau bagi riwayat Qalun An-Nafi' ada dua baca sini, sama ada kita nak baca dengan silah ataupun silah min jama' ataupun kita tambah silah min jama'. Kalau kita nak silah min jama' jadi bacaan yang akan jadi alaihimu dekat alaihimu. Jadi siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi yang satu lagi wajah macam kita baca macam biasa, macam apa? Macam riwayat Hafs An-Asim macam biasa, tidak silah. Itu jelah bezanya. Dekat surah Fatihah ada dua tempat je ada wajah yang beza dengan qiraat Hafs An-Asim. Boleh hantar baca sekali. Boleh, cuba. Okey, jadi Syahid dalam surah Fatihah ni ada dua je ayat yang ada khilaf, dua khilaf. Pada ayat yang keempat dengan ayat yang ketujuh. Semua ayat yang lain tu bismillah tu, alhamdulillah tu semua sama dengan riwayat Hafs An-Asim. Jadinya kita baca yang khilaf je lah. Boleh? Okey, anda baca hantar ikut Okey, dekat ayat keempat tu macam anda kata tadi kita hazafkan. Hazaf alif ni. Jadi Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Tapi yang kedua lah dekat yang ketujuh ni macam mana kata tadi ni dipanggil min jamak kan, alaihim kan. Yang min dipanggil min jamak. Jadi kena baca silah min jamak. Dekat dua ni, dekat dua kalimah ni alaihim kan. Jadi anda baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dekat ayat yang ketujuh ni kita boleh baca macam riwayat Hafs An-Asim, masih tak baca silah pun boleh. Itu je lah. Jadi insyaAllah kalau hantar nak baca dalam solat, bila hantar baca surah Fatihah riwayat Qalun An-Nafi', jadi ayat surah yang lazim ataupun ayat-ayat untuk bacaan seterusnya hantar kena baca dengan riwayat Qalun An-Nafi' lah. Sebabnya kita begitulah kisah berkenaan wakaf intizari. Wakaf intizari ini berhenti untuk menjelaskan qiraat, riwayat, wajah dan sebagainya. Wakaf ini diharuskan kepada pelajar yang sedang belajar dengan gurunya berkenaan qiraat wajah 10 atau 7. Cara memulakan wakaf intizari ini, kita perlulah mengambil kalimah sebelumnya atau kalimah yang kita berhenti tersebut. Zaf, Ana nak tanya hantar satu soalan ni. Ya. Nak tanya maksud ayat ni lah. Kalau hantar berjawab ni insyaAllah hantar memang hebat lah. Boleh. Jadi anda baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Jadi hantar boleh bagi maksud ayat dan tadi anda baca tu. Boleh. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dia, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan dan mengambil riba. Masya Allah, Cikgu dah santai. Kalau macam tu anak pula nak test santai ni, boleh? Boleh ke macam tu? Okey, boleh. Anak sambung tadi ayat tadi.
La ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Nak tanya, apakah hukum tajwid bagi adha'afan mudha'afah tu? Apa mudha'afah tanwin bertemu dengan mu. Ana rasa idgham ma'runah, betul tak? Betul. Alhamdulillah jiddan. Anta memang bagus lah, pandai lah. Alhamdulillah. So, anta macam mana nak tasmik? Nah, insya-Allah ada tasmi' untuk yang kedua. Okey, babak tadi menerangkan berkaitan hukum wakaf ikhtibari. Jadi, wakaf ikhtibari berlaku disebabkan seseorang ingin memberitahu ataupun menguji. Jadi contohnya, apabila seorang guru ingin menguji pengetahuan anak muridnya ataupun ingin memberitahu berkenaan hukum tajwid. Jadi cara bacaannya adalah pembaca hendaklah mengulangi bacaan mengulangi bacaan sebelumnya atau sekurang-kurangnya bacaan yang ia berhenti. Assalamualaikum Zafran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Apa khabar? Khabar baik. Duduk. Kenapa ni? Semalam kau ada cakap pasal wakaf ikhtiyari kan? Betul. Boleh kau terangkan sedikit? Boleh je. Tapi aku tunjuk kau satu video ni kan. Video ni memang berguna lah untuk kau. Kalau kau tengok sekali ni, memang kau boleh faham terus ni. Okay, ni satu video dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah antum semua hari ini ana akan menerangkan wakaf ikhtiyari. Apa itu ikhtiyari? Ikhtiyari adalah pilihan. Wakaf ini berlaku disebabkan pilihan pembaca itu sendiri, bukan disebabkan oleh tempat keadaan darurat ataupun diuji oleh guru atau untuk menjelaskan bacaan qiraat. Sekiranya seseorang pembaca itu tidak memahami ayat yang dibacanya, hendaklah digalakkan untuknya meneruskan bacaan hinggalah ke akhir ayat. Okey, baiklah. Cara kita untuk memulakan wakaf ikhtiyari bergantung kepada jenis-jenis wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari terbagi pada 4 jenis. Yang pertama adalah wakaf tam, yang kedua adalah wakaf kafi, yang ketiga adalah wakaf hasan, yang keempat adalah wakaf tabih. Baik, wakaf tam bermaksud sempurna. Sempurna daripada apa? Sempurna daripada lafaz dan makna. Baik, cara kita memulakan bagi wakaf tam adalah kita seeloknya kita berhenti pada kalimah dan kita memulakan bacaan kita dengan kalimah yang selepasnya. Wakaf kafi. Wakaf kafi bermaksud sempurna daripada kalimah dan lafaz tetapi maknanya masih berhubung dengan kalimah selepasnya. Jadi apabila seseorang pembaca Al-Quran berhenti pada wakaf kafi, seeloknya seseorang pembaca Al-Quran memulakan bacaannya dengan mengambil kalimah selepas daripada tempat seseorang pembaca itu berhenti tadi. Wakaf hasan. Wakaf hasan bermaksud baik. Wakaf hasan juga sempurna daripada kalimah tetapi lafaz dan makna masih lagi berhubung dengan kalimah selepasnya. Okey, apabila seseorang pembaca Al-Quran itu berhenti pada wakaf hasan, hendaklah pembaca Al-Quran itu memulakan bacaannya dengan mengambil kalimah sebelum atau kalimah yang ia berhenti tadi. Sekiranya seorang pembaca Al-Quran itu berhenti pada kalimah pada wakaf hasan yang berada pada di hujung ayat, hendaklah pembaca Al-Quran memulakan dengan kalimah yang selepasnya. Wakaf qabih. Wakaf qabih bermaksud buruk. Buruk daripada segi apa? Buruk daripada segi lafaz dan makna masih lagi berhubung dengan kalimah selepasnya. Bagi wakaf qabih, seseorang pembaca tidak digalakkan atau tidak diharuskan untuk berhenti pada wakaf qabih. Sekiranya seseorang pembaca terpaksa berhenti pada wakaf qabih, hendaklah dia memulakan bacaan dengan mengambil kalimah sebelumnya.
Okey, sekarang kita akan masuk kepada tanda-tanda wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari yang pertama ialah mim. Apabila kita berjumpa dengan tanda wakaf ini, kita dilazimkan untuk berhenti kerana makna bagi kalimah tersebut telah sempurna. Tetapi tidak bermaksud kita perlu berhenti pada kalimah tersebut kerana ia juga dinamakan sebagai wakaf tam. Tanda wakaf seterusnya ialah jim atau dinamakan sebagai jaiz. Apabila kita berjumpa dengan tanda wakaf ini, kita diharuskan untuk berhenti pada kalimah tersebut. Tetapi makna bagi kalimah tersebut masih lagi berhubung dengan kalimah selepasnya. Tanda wakaf ikhtiyari yang ketiga iaitu wakaf lam alif atau dinamakan sebagai mamnu'. Apabila berjumpa dengan wakaf ini, kita tidak diharuskan untuk berhenti pada kalimah tersebut kerana makna bagi kalimah tersebut berhubung dengan kalimah selepasnya. Tanda wakaf yang keempat ikhtiyari ialah wakaf siri atau dinamakan sebagai qasal aula. Apabila berjumpa dengan tanda wakaf ini, kita dibolehkan sama ada untuk berhenti pada kalimah tersebut atau sambung. Tetapi meneruskan bacaan pada kalimah tersebut adalah lebih baik kerana makna bagi kalimah tersebut masih lagi berhubung dengan kalimah berikutnya. Tanda wakaf ikhtiyari yang kelima ialah wakaf qili atau dinamakan sebagai wakaf aula. Apabila berjumpa dengan wakaf ini, kita diberi pilihan sama ada untuk berhenti atau menyambung pada kalimah tersebut. Tetapi diutamakan untuk berhenti pada kalimah tersebut kerana makna bagi ayat tersebut telah sempurna. Tanda wakaf ikhtiyari yang terakhir ialah ta'annu. Dia merupakan wakaf yang bertanda berkembang. Kita diharuskan untuk berhenti pada salah satu pada tanda wakaf tersebut. Sebelum kami mengakhiri video, saya akan bercerita tentang seorang tokoh yang bernama Syekh Bandar bin Abdul Aziz Balila. Jadi, saya akan bercerita tentang sedikit latar belakang mengenai Syekh Bandar bin Abdul Aziz ataupun dikenali sebagai Syekh Bandar Balila. Jadi, Syekh Bandar Balila ini lahir pada tahun 1975 di Mekah Al-Mukarramah dan beliau mula menghafal Al-Quran sejak kecil. Latar belakang pendidikan Syekh Bandar Balila. Jadi, beliau mempunyai master dan PhD, yang mana beliau menyelesaikan master dan PhD ini di dua buah universiti, iaitu yang pertama Universiti Islam Madinah dan yang kedua adalah Universiti Ummul Qura di Mekah. Berikutnya, Syekh Bandar Balila pernah menjadi imam dan pernah juga menjadi guru pembantu di Universiti Al-Taif. Jadi, Syekh Bandar Balila juga pernah menulis beberapa buah buku berkaitan bidang pengajiannya, iaitu perundangan Islam. Dan satu fakta menarik berkaitan Imam Bandar Balila, iaitu beliau pernah dijemput untuk menjadi imam tarawih di Masjidil Haram di Tanah Suci, dan ketika itu beliau belum lagi menjadi salah seorang imam besar di Masjidil Haram Mekah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك